Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahli. Alhamdulillah, kita merapatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan mana dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita masih lagi dapat duduk bersama dalam majlis ilmu, majlis yang mana penuh dengan keberkatan, majlis yang mana majlis dia yang didoakan oleh malaikat Allah, majlis yang mana berkumpulnya orang-orang baik, ya, mana tempat kita berkumpul ni, siapa kawan kita atas dunia menjadi antara petunjuk siapa kawan kita di akhirat kelak. Siapa dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita berkumpul, banyak berkumpul, maka akhirat nanti pun dengan geng sama lah kita akan berkumpul, insya-Allah. Dia mudah-mudahan perkumpulan ini membawa perkumpulan yang membawa kepada keredaan Allah. Akhirnya kita dapat kumpul sama-sama dalam syurga Allah pula, insya-Allah. Kalau ada siapa-siapa tertinggal, tolong minta doa. Ya Allah, ada kawan aku duduk sekali, duduk sebelah dalam majlis ilmu, tapi tak ada hari ni, ya Allah. Tolong, ya Allah, tolong bawa mari. Kalau dia duduk kat mana-mana, tolong bawa mari sini, ya Allah. Itu pentingnya sahabat. Itu pentingnya sahabat. Sahabat ni susah senang. Dunia, akhirat, itu sahabat. Boleh minta kau dengan Allah akhirat nanti? Boleh minta kau? Boleh. Boleh minta. Itu dipanggil sebagai pertolongan ataupun syafaat. Syafaat ni banyak cara nak dapat syafaat, nak dapat pertolongan. Antaranya dengan amal soleh, antaranya juga dengan kawan yang soleh, sahabat yang soleh tadi. Jadi yang soleh-soleh ni boleh tolong kita di hadapan Allah kelak, mudah-mudahan, insya-Allah. Baik. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala alihi. Jangan lupa niat iktikaf dan kita niat duduk dalam majlis ilmu lillahi ta'ala, insya-Allah. Baik, mari kita sambung kembali pengajian kita dalam kitab Mau'izah. Saya tanda ni halaman 75, 76, 75. Ya, baik. Berhemat dalam membicarakan perkara akidah. Makna berhemat ni apa maksud dia? Kena teliti, berhemat, kena berhati-hati apabila kita berbicara tentang hal akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kalangan orang sufi terdapat orang yang tinggi perbahasannya tentang ketuhanan, yang mana payah dijangkau oleh pemikiran orang awam. Orang awam biasa akal dia tak sampai nak fikir. Ya, kita ni cikgu ajar 1 kali 1 2. Tapi ilmu yang duk hadap dengan kita ni, MC theta lawan tak darab apa dia, H kuasa 2, macam-macam. Tu cerita MX lah pula. Cerita MX, matematik tambahan. Kita duk tahu 1 tambah 1 2, tapi cerita sekarang ni cerita MX. Cerita sin costan apa semua tu. Sigma dan sebagainya. Apa dia ni? Itu contoh ilmu. Ilmu tu ada benar, cuma kita tak faham. Di kalangan orang sufi kadang-kadang ada perbahasan ilmu yang tinggi. Contoh kitab tasawuf tinggi-tinggi apa dia? Banyak Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pernah dengar kitab Hikam? Kitab Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kitab Hikam ni makna menghimpunkan kalam-kalam hikmah orang soleh, orang sufi, yang dikarang yang dihimpunkan oleh Syekh Ibn Athaillah. Itu kitab tu level pertengahan ulama sebut. Hak rendah lagi apa dia? Macam kita ni baca Ihya Ulumuddin ni, hak rendah. Yang orang awam boleh tangkap, boleh faham lagi. Tapi bila masuk jalan tarekat, dia mau mula pergi kepada Hikam atau pergi kepada Sirrul Asrar, contoh dua nama kitab tadi. Tapi kena masuk jalan tarekat dulu. Mana dia merasai ehwal, dia merasai macam mana tarbiyah, merasai bagaimana proses penyucian jiwa. Kita ni masih lagi dalam kategori awam yang banyak tergelincir, banyak kena betulkan lagi. Jadi memadailah bagi kita untuk baca kitab apa dia? Kitab macam kita dah baca ni, kitab sebenarnya syarah kepada Ihya Ulumuddin. Dia merangkumi semua aspek kehidupan, cuma ada luar, ada dalam. Yang tu untuk kita. Sebab tu kadang-kadang kalau ada orang baca kitab Hikam, contoh kitab Hikam Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari tadi di masjid-masjid, kena tengok juga siapa mendengar tu. Seboleh-bolehnya kitab sebegini ni untuk pengajian khusus. Untuk pengajian yang khusus. Siapa yang khusus ni? Orang yang dah lalu jalan. Dia bukan semua orang boleh dengar. Jadi fitnah nanti. Itu contohlah, contoh dalam perbahasan ilmiah. Baik, di sini ada ketikanya ahli sufi ni, mereka yang mempunyai pemikiran yang tinggi, yang meruncing, yang tajam tentang dalam perbicaraan tentang ketuhanan, mengenal ketuhanan.
Baik, kadang-kadang ayat-ayat ataupun kalam mereka ini sukar dipahami oleh orang awam. Hal sebegini berlaku kepada salah seorang tokoh yang bernama Al-Hallaj. Al-Hallaj, nah, yang kontroversi, yang ada isu di situ. Dalam pengajian tasawufnya, Al-Hallaj menghuraikan masalah ketuhanan dengan kupasan, dengan huraian yang rumit, sehingga sukar untuk diukur hakikat benar ataupun tidak, ataupun kedalaman ilmunya. Al-Hallaj ni ulama sufi. Bila dia berbicara tentang hal ketuhanan, kadang-kadang perbicaraan itu sukar dipahami dan sukar untuk diukur. Betul ke salah ni? Kalau dengar sekali imbas. Antara kata-kata Al-Hallaj yang mengelirukan, tiada dalam jubahku kecuali Allah. Ma min jubbati illallah. Dia kata, tidak ada apa dalam jubah aku ni kecuali Allah. Maknanya dia kata apa dia? Allah dalam jubah ni. Kita dalam jubah ni diri kita lah. Tapi dia sebut apa dia? Tak ada yang dalam jubah aku kecuali Allah. Nah, ayat tu kita sebut apa? Kalau secara zahir kita dengar, sesat lah kata. Ayat pen lah. Kita panggil ayat pen ni. Allah duduk dalam jubah. Tiada dalam kocekku, dalam poketku kecuali Allah. Akhirnya ada riwayat yang menyebutkan anallah, aku Allah. Ni kata siapa ni? Kata Al-Hallaj. Baik. Lantaran kata-kata ini mencetuskan kekeliruan dalam kalangan masyarakat Islam, akhirnya Al-Hallaj dihukum bunuh dengan alasan menyelamatkan akidah umat Islam. Al-Hallaj ini dihukum bunuh. Baik, oleh siapa? Oleh qadi dan para ulama ketika itu. Mereka bermesyuarat, berhimpun. Apa kita nak sebut dengan Al-Hallaj ni? Al-Hallaj ni orang soleh, orang alim, tok guru. Tetapi dengan kata-kata ini menyebabkan boleh timbul kekeliruan di kalangan umat. Kalau nak kiranya, yang paling sufi, yang paling alim, yang paling hikmah siapa? Nabi Muhammad lah. Tapi Nabi Muhammad tak berkata-kata begitu di kalangan di hadapan para sahabat. Sebab apa ni ada perbincangan di kalangan ulama? Sebab apa Nabi Muhammad tak berkalam dengan kalam yang keliru sebegini? Sebab apa? Sebab bagi Nabi Muhammad Allah letak perlindungan supaya tak terkeliru kalamnya itu dipahami. Nabi Muhammad ni dah jumpa Allah. Dah Isra Mi'raj kan? Dia jumpa dah. Kita ni tak tahu ke mana lagi. Nabi Muhammad dah naik ke langit, istiwa. Di alas arah ke istiwa. Naik jumpa di Sidratul Muntaha. Bukan Allah di situ, tapi alam tu dicipta untuk Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Nabi yang perlu medium. Makhluk ni yang perlu kepada medium. Perlu kepada sesuatu untuk dia menghadap. Allah tak perlu. Bukan Allah di atas tu. Itu cara akidah kita kena faham. Baik. Jadi hak paling sufi kalau nak kiranya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tak berkata-kata kalam hak pelik-pelik tadi. Baik, sebelum itu kita sambung lagi. Dalam kajian tasawuf terdapat pendapat seperti itu digolongkan sebagai wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Dalam bahasa Melayu dia apa maksudnya? Kesatuan wujud. Kesatuan wujud. Wahdatul ni maknanya kesatuan. Satu je hak wujud. Apa yang dikatakan oleh Al-Hallaj itu sebenarnya tak mudah kalau nak kata salah. Kalau kita mengaji betul lah, tak boleh nak kata salah tu. Sebab apa? Kerana pendapatnya itu bahawa sebenarnya segala makhluk ataupun segala isi alam ini sebenarnya adalah mazhar. Apa itu mazhar? Apa itu mazhar? Mazhar ni maksud dia penzahiran. Nak tunjuk alam ni, kita ni ada ni sebenarnya mazhar. Ada kita ni sebab apa? Mazhar. Nak tunjuk, tempat tunjuk. Tunjuk apa dia? Adanya Allah. Kekuasaan Allah. Ada kita ni sebab apa? Nak tunjuk Allah ni. Adanya Allah, adanya Tuhan. Kalau Allah seorang-seorang, nak tunjuk macam mana? Siapa nak buktikan? Maka kita ni semua ni, alam ini sebagai pembuktian. Mazhar. Nak menunjukkan adanya Allah. Besarnya Allah. Kekuasaan Allah. Besarnya kekuasaan Allah. Baik. Jadi tak mudah nak kata salah. Sebab faham Al-Hallaj tadi sebenarnya betul dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma mungkin kalamnya itu kalau orang yang tidak ada ilmu alat maka jadi keliru. Baik. Bagi Al-Hallaj sekalian alam ini sekadar fenomena. Fenomena kalau bahasa Melayu kita apa dia? Kejadian lah. Kejadian fenomena. Yang pada hakikatnya tiada. Kita ni asalnya tiada. Diadakan. Yang ada hanya Allah, yang wujudnya Allah. Zat wajibul wujud itu hanya Allah. Wujud kita ni harus. Bila sebut wajib di sini bukan hukum wajib fiqh. Hukum wajib di sini wajib akal. Wajib akal, harus akal.
Wajib maknanya pada akal kita menyatakan, nak sebut, nak kata bila adanya sesuatu pasti ada pencipta. Siapa yang mencipta? Allah. Maka nak kata kita ni ada, kena ada yang menciptakan kita, maka pencipta tu wajib ada dulu baru kita ada. Di situ. Baik. Yang wujud hanya Allah. Jadi Al-Halal sebut sebenarnya kita ni tak ada. Kita ni hanya fenomena, hanyalah kejadian. Yang mana yang dijadikan. Yang wujud hanya Allah. Justru Al-Hallaj mengeluarkan kenyataannya kepada umum seperti yang dinyatakan di atas untuk menegaskan hakikatnya yang wujud, yang ada hanya Allah. Sebab tu kata, kalau ikut ayat Al-Hallaj tadi, ni Allah, ni Allah, ni Allah, semua Allah berlaku. Dan sebab tu ma min jubbati, tidak ada dalam jubah tu kecuali Allah. Mana dia pun Allah, jubah dia pun Allah, dalam poket dia pun Allah. Ni ayat ni kena hati-hati daripada sudut syariatnya. Tapi bila kita faham tadi, boleh jelas tak kan? Maknanya kita asalnya tak ada, semua ada asalnya hanya Allah. Wujud asal ni hanya Allah. Kita ni wujud kedianya. Orang panggil apa? Mahadis. Ulama sebut mahadis. Hadis ni apa? Mahadis. Baru mahadis. Baru, benda baru. Baik. Bagaimanapun kenyataan itu ulama sebut kurang cermat, dianggap kurang cermat kerana boleh menimbulkan kegelisahan, keraguan dalam kalangan umat Islam. Pada pandangan zahir, perkataan dan ungkapan itu yang keluar daripada mulut Al-Hallaj tadi dihukumkan syirik. Dihukum syirik. Sebab apa dia? Kita kata Allah di banyak berada di banyak tempat. Situ Allah ini, Allah ini, Allah itu, Allah itu jadi syirik. Baik, sebab itu dalam hukum fiqh kita menghukum perkara yang zahir saja. Yang zahir. Mana zahir di sini apa dia? Yang keluar dari mulut tu saja. Jadi fiqh ni hanya hukum hakam berkaitan dengan benda yang nampak, benda yang syak. Kalau azan disebut apa dia? Syiar Islam. Maknanya yang menampakkan Islam itu sendiri. Syiar, syar'i, syariat, syarat, jalan. Tu semua tu kata dasar sama tu. Baik. Bagaimanapun kajian yang dibuat terhadap amalan hariannya, yakni sebelum Al-Hallaj mengeluarkan kata-kata yang seperti itu, tidak pula menunjukkan beliau mengajarkan perkara syirik. Sebab dia tak guru, dia bukan ajar benda syirik. Sebelum dia sembahyang sama macam kita, tak ada pula sembahyang takbir 4 kali. Allah Akbar, Allah Akbar. Tak ada, sama je semua. Tak ada pula lebih sembahyang dia 5 kali, 5 rakaat. Tak ada pula bila dia sembahyang tu nampak terbang. Sama macam lain juga. Cuma atas diri dia ni ada kefahaman yang dalam Allah bagi ke dia. Cuma bila tinggi sangat ilmu tu, macam tadi lah, budak dia 1 tambah 1 2. Kalau dia duduk tengok buku teks budak kata 5, pening kepala lah dia. Sesat habis lah. Ni apa ni, tak ada ni, tak pernah ni, saya tak tahu, tak kenal ni. Budak dia 1 ni dia hanya percaya siapa? Dia percaya cikgu dia tu. Mak dia cikgu juga, ayah dia cikgu juga. Ayah dia sebut, mak dia sebut, dia tak percaya. Dia percaya hak cikgu dia lagi. Walaupun ayah dengan mak dia ni cikgu darjah 6. Contoh dah. Tapi dia percaya hak cikgu dia hak darjah 1 lagi. Biasalah kita tengok apa, kita hanya meyakini apa yang nampak, yang kita hadap, yang lalu di fikiran kita. Kita hanya boleh mengetahui dan meyakini benda yang lalu di akal fikiran kita. Jadi bagi budak dia 1 tadi, dia tak lalu lagi cerita Singkostan tadi tu, cerita Mac tu. Dia hanya 1 tambah 1 2. Apple warna merah, pisang warna kuning. Kita waktu je. Baik. Jadi kata-kata Al-Hallaj tadi tidak pula menggambarkan sebelumnya tidaklah menggambarkan dia ni syirik, ngajar benda-benda syirik, tidak, ataupun sesat. Tetapi ucapan itu seumpamanya tidak sesuai diucapkan di khalayak ramai kerana boleh mencetuskan fitnah, kecelaruan fikrah dalam urusan akidah umat Islam. Pengalaman Al-Hallaj tadi mengajar kepada kita agar berjimat, berhemah, berhati-hati dalam memilih kata-kata, dalam menuturkan kata, khususnya berkaitan dengan akidah, agar fitnah tidak menimpa diri dan umat. Maha tinggi Allah daripada dilingkungi oleh tempat dan ditentukan oleh masa. Maha suci Allah daripada terpengaruh dengan masa ataupun bergantung pada tempat. Kita nak duduk kena ada tempat duduk, betul? Duduk kena ada tempat duduk. Kita nak berada, kita nak berjalan apa semua ni, kita terikat dengan masa. Daripada sini ke sini baru minit. Umur kita tu sendiri pun masa sebenarnya. Jawab periksa masa, nak makan baru minit, nak mandi baru minit. Maksudnya kita terikat dengan masa. Maha suci Allah, Allah tak terikat dengan masa. Yang terikat ni kita. Dengan tempat, dengan ruang, dengan masa kita terikat. Tapi Allah tak terikat. Bahkan ruang dan masa itu sendiri pun makhluk Allah, yakni yang Allah ciptakan. Baik, Maha suci Allah disebut di situ. Allah wujud tanpa bertempat. Allah wujud dalam bahasa Arab dia bila makan. Bi dengan la, tidak perlu kepada makan. Makan yang pada tempat. Allah wujud bila makan. Tidak ada masa, tidak ada istilah pagi, petang, siang, malam. Tidak ada istilah segar, tidak ada istilah mengantuk bagi Tuhan, bagi Allah.
Masa ataupun 24 jam itu hasil daripada peredaran matahari dan bulan terhadap bumi. Apabila cahaya matahari terbit akibat daripada peredaran bulan dan matahari, maka disebut waktu pagi, fajar pagi. Apabila matahari ke barat, maka disebut petang. Bila matahari terbenam, maka senja. Ganti pula dengan dengan bulan. Nah, itu peredaran bulan dan matahari. Dengan kemajuan sains dan teknologi, manusia boleh mencipta kapal angkasa yang canggih. Mereka mungkin boleh menerobos angkasa lepas, keluar daripada lingkaran bumi dan juga bayangan sinar matahari. Maka ketika itu manusia bebas daripada masa yang dihasilkan. Sebab 24 jam ni hanya di bumi. Cerita 24 jam ni hanya di bumi. Tapi dalam Al-Quran pun ada disebutkan yang mana kamu tidak akan sanggup untuk menembusi langit. Allah sebut itu. Tidak sanggup untuk menetapkan mampu untuk menembusi langit, melainkan dengan kekuatan yang luar biasa. Nabi dah tembus langit ya? Ya, Nabi dah tembus langit. Tembus habis segala langit tu sampai ke keluar daripada alam sendiri. Itu hebatnya Nabi Muhammad SAW. Allah bagi ni. Kadang-kadang ada cerita hebat Nabi ni. Ada orang yang menganggap Nabi Muhammad ni biasa saja. Lebihnya sebab dia diberi wahyu oleh Allah. Dia kata macam tu saja. Jangan menyesal akhirat nanti. Pakat semua kerja kita ni yang kata Nabi Muhammad ni orang biasa saja ni. Akhirat nanti duk cari Nabi lah. Angkatlah cari Nabi. Sebab pada ketika itu di padang mahsyar tu tidak ada orang yang boleh berdoa kecuali Nabi Muhammad saja boleh minta dengan Tuhan. Kan? Berapa lama duduk di padang mahsyar tak tahu. Ada lama sebut 40 waktu. 40 waktu ni berapa lama tak tahu. Banyaklah lama masa tu. Sangat lama dibiarkan di padang mahsyar tanpa ada apa-apa tujuan. Sampai ada yang seksa, terasa seksa sangat sebab tak tahu nak apa dah ni. Seksa sangat dah ni. Tak tahu nak buat apa dah. Dia bayangkan budak kena denda. Istilah budak sekarang ni panggil apa? Kena sidai. Budak sekarang ni panggil kena sidai. Tunggu. Tak tahu nak buat apa. Berapa lama masa. Kita ayah-ayah sekalian hidup 60, 70, 80, 90. Tapi di akhirat duduk di padang mahsyar tu, dia bukan kiraan puluh tahun dah. Boleh jadi ribu-ribu, boleh jadi juta-juta. Kita tak tahu tu. Tu belum kira amal lagi, belum kira hisab lagi tu. Belum naik, belum lalu ke tiang sirat lagi, belum masuk syurga lagi tu. Lama lagi kita ni, lambat lagi kalau kira dalam kiraan masanya. Lambat lagi nak masuk syurga ni. Kalau kiranya. Tetapi kalau kita ni dijaga, dinaungi, maka kita tak merasalah seksa tu. Seksa kena sidai, itulah budak sekarang ni. Seksa kena tunggu lama. Sampai kan ada dalam Quran sebut, ada yang berpeluh sampai tenggelam diri dia sendiri. Ada sampai berpeluh, sampai berkulali, sampai lutut, sampai pohon, sampai dada, sampai lemah pun ada. Berenang-renang dalam peluh sendiri. Lamanya duduk dekat padang mahsyar ni. Bukan sekejap. Tapi pada waktu tu, Nabi Muhammad seorang je boleh angkat tangan, tak ada sujud kepada Allah. Ya Allah, mulakanlah timbangan amal. Lama sangat dah ni. Jadi kalau nak dibandingkan usia kita atas muka bumi, tengoklah wajah sendiri ayah-ayah sekalian yang dah berubah ni. Saya tak berubah lagi. Ayah-ayah sekalian dah berubah. Dah lama hidupnya maknanya. Tetapi nak dibandingkan dengan akhirat tak sampai sejam. Hidup atas dunia ni kalau nak banding akhirat tak sampai sejam pun. Tak sampai sejam. Tapi akhirat, duduk di akhirat tu, di padang mahsyar tu beribu-ribu tahun. Kita tak tahu kiraan dia tu macam mana. Nak sebut lama je. Baik. Jadi di akhirat nanti pula masa tu dah disembelih. Bila berhimpun di padang mahsyar tu, sebelum mula timbangan amal tu, maka semua orang berhimpun tengok di satu tempat, satu pandangan tu mana macam dipentas. Maka didatangkan seekor kibas dalam hadis sebut. Seekor kibas, mana macam biri-biri. Maka lalu disembelih biri-biri tersebut. Maka ditanya, kamu tahu tak ni apa ni? Kita menjawab ramai-ramai kibas lah. Inilah masa. Inilah masa, Allah sebut. Inilah masa, aku sembelih dah masa. Lepas ni tak ada istilah masa. Di akhirat tidak ada istilah masa. Kita masa ni jam 24 jam. Ada pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5 sampai pukul 12. Itu kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kitab-kitab agama menyatakan bahawa Tuhan tidak dilingkungi masa dan tiada dilingkungi oleh tempat. Jika manusia mampu pergi ke suatu tempat yang di luar daripada lingkungan bumi dan lingkungan bayangan matahari, maka mereka juga akan terpisah daripada masa yang ada atas muka bumi. Di situ. Sebab tu ada teori sains. Makin jauh kita daripada matahari, maka makin perlahan waktu tu berjalan. Cerita Mak Saleh kan, berjalan sampai ke planet
Jupiter lah, Utarik lah, Zorah lah, pergi jauh keluar. Jadi bila dia pergi tu, dia balik semula ke bumi, dia berjalan tu dikira hari, balik semula bumi, mati habis dah, tinggal cucu dia je. Cucu dia ada, dia duk muda macam tu lagi. Ya, dia duk rasa macam 10 tahun baru keluar, tapi bila balik ke bumi, cucu dah. Anak-anak semua tak ada, habis dah. Bini lagi tak ada. Nah, itu cerita masalah. Tapi kalau kita tengok sebenarnya, sains kita sekarang ni tidak ada suatu pun bukti yang jelas yang mana manusia ni pernah landing atas bulan. Tak ada bukti pun sebenarnya. Ada tu berlakon je. Tapi kena tipu satu dunia. Bahkan masuk dalam buku teks. Lepas tu budak-budak hafal masuk ke EXO. Ini orang panggil tipu daya dajjal ke zaman ni. Tipu tu, benda tipu-tipu ni jadi sistem. Kecuali kalau Allah buka mata hati kita, fikiran kita supaya buka balik mana benar, mana salah. Dalam Quran cerita langit ada 7 lapis, bumi ada 7 lapis. Tak ada cerita pula cerita bab planet-planet ni. Dalam Quran tak ada cerita. Hadis Nabi pun tak ada cerita bab planet-planet Zuhal apa semua ni. Macam mana tu? Siapa yang betul, siapa yang salah ni kalau nak kira. Jadi benda ni lah, kalau kita buka balik hati kita, pemikiran kita, kita boleh jumpa mana betul, mana salah. Baik. Nak sebutnya apa, ilmu Allah ni luas. Ilmu Allah ni luas sebenarnya. Oleh kerana masa dan tempat ciptaan Allah, maka sebagai penciptanya, yakni Khaliq, tentulah Allah itu terlebih dahulu ada wujud berbanding dengan masa ataupun tempat yang diciptakan itu. Sebab tu huwal awwal wal akhir. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Awal dan akhir ini sebenarnya istilah bagi masa, ada pemula, ada penamat. Tapi bagi Allah tidak ada istilah mula, tidak ada istilah tamat. Dah sedia ada. Allah tu dah sedia ada. Kita ni baru ada. Ada lahir kita, ada meninggal kita, ada mati kita. Ada mati, lepas tu ada dibangkitkan kembali. Baik. Alam semesta, matahari, bumi ada tarikh mula dia. Ahli kaji angkasa geografi berupaya membongkar rahsia planet, termasuk usia suatu planet seperti bumi dan matahari. Hal ini bererti sebelum tarikh tersebut alam ini tidak wujud. Maknanya kalau boleh sebut matahari ini umur dia berapa tahun, maknanya sebelum ada tu maknanya apa? Tak ada lah dia. Allah wujud. Allah yang wujud itu adalah Tuhan yang telah wujud, yang wujud sejak tiada mula tarikh. Istilah tarikh tiada lagi. Dalam erti kata tidak dilingkungi oleh usia, oleh masa. Dapat diketahui bahawa wujud Allah dan zatnya menggunakan akal dan penjelasan para rasul, tetapi tidak dapat dilihat zatnya dengan pandangan mata kasar. Baik, inilah isu yang banyak sekarang ni mula naik balik, iaitu tentang perbahasan kalam yang dalam-dalam, perbahasan tauhid yang dalam-dalam ini. Dan inilah yang menjadi kerisauan Majlis Agama Islam Negeri Perak sampai dia keluar arahan baru ni kan. Arahan tidak dibenarkan penceramah daripada luar Perak, sama ada dia ni ada tauliah ataupun tidak. Dalam Perak tak ada tauliah, hukum mana ikut aturan asal sama lah tu. Sebab apa? Sebab nak kaji balik siapa penceramah ni, apa dia, supaya kukuh akidah umat Islam di negeri Perak ni. Sebab Majlis Agama ni tanggungjawab atas negeri, atas sultan. Supaya jaga akidah umat Islam kita ni, pegang dengan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang ni macam-macam disebut. Allah tu duduk mana? Allah duduk atas pada Allah ni berada di luar alam. Mana dia letak juga tempat, tapi Allah ni berada di luar alam. Kan pernah kita sebutkan, makhluk Allah yang paling besar apa dia? Arash. Segala alam, segala isi makhluk ni duduk atas arah belakang. Segala isi alam ini duduk atas arah, duduk dalam arah belakang. Maknanya kalau kita kata arah ni sebesar meja, Allah ni di luar pada meja ni. Ni kata ni semua arah kata ni. Atas meja ni arah belakang. Selain pada tu tak ada kejadian. Maka ada golongan membayangkan bahawa Allah ni di luar daripada arash. Allah ni ghaib, tak nampak. Macam-macam istilah. Allah ni di langit. Jadi meletakkan tempat pada Allah. Sedangkan kita duk belajar ni dalam akidah sunnah wal jamaah, Allah tidak ada tempat. Ayat-ayat Al-Quran itu yang bersifat mutasyabihat. Yang mutasyabih ini maknanya ada kesamaran. Kesamaran bagi kita lah. Sebab apa sama bagi kita? Sebab nak faham di sudut bahasanya, dengan keadaan Allah itu yang berdiri dengan sendirinya, yang tak bergantung dengan siapa-siapa, nak disesuaikan dengan cara kita, bahasa kita. Tapi tetap dalam kaedah ataupun dalam usul menjaga kemahasucian Allah itu sendiri. Jadi ada orang yang membaca ayat-ayat Quran dengan tekstual, fahaman tekstual, maka wujudlah pemahaman tadi. Allah itu ghaib, Allah itu di langit, Allah itu duduk bersila di atas singgahsana. Macam kita duduk, macam raja duduk bersila dekat dia punya ni lah, singgahsana raja tu. Jadi pemahaman-pemahaman inilah yang sebenarnya yang dibimbangi merebak di kalangan masyarakat. Ini kena jaga sungguh. Sebab tu Majlis Agama sekat sekarang ni dia nak tapis balik, dia nak buat garis panduan kembali. Baik, bukan dia tak bagi mengajar,
kosong masjid, tidak. Majlis ilmu tetap jalan, tetapi siapa yang dah ada tauliah, siapa duduk dalam Perak ni tak apalah, setakat ni dulu. Nanti dia akan buat garis panduan baru. Jadi hak luar-luar tu sebab ni tak boleh nak jaga. Jadi jangan bagi masuk dulu, sekat dulu sebelum garis panduan baru muncul. Ya, sebab inilah sebab tu konsep dia Allah tidak bertempat, tidak perlu kepada tempat, Allah tidak terikat dengan masuk ruang, masuk dan sebagainya. Dah, baik. Allah akan memperlihatkan zatnya di akhirat kelak kerana hendak menyempurnakan nikmatnya kepada orang saleh dalam kalangan yang beriman. Hal ini kerana menatap Allah adalah kemuncak nikmat yang dijanjikan kepada orang yang beriman, yang mana ditangguhkan oleh Allah kepada orang beriman dalam syurga. Kan kita pernah cerita kan, nikmat terbesar ialah nikmat dapat melihat kepada wajahnya Allah ataupun zatnya Allah. Allah sendirilah kita dapat tengok kepada Allah. Siapa yang dapat? Orang yang masuk syurga. Nah, jadi nikmat ni paling besar nikmat melihat. Bukan nikmat memakan, bukan nikmat berpeluk, menyentuh, tapi nikmat melihat. Tu yang paling besar. Siapa dapat? Ahli syurga. Berapa kali dapat tengok? Tengok kedudukan. Berapa kali boleh tengok Allah ni? Tengok dia punya martabat, maqam dia macam mana. Ada yang boleh tengok sejam sekali, sehari sekali, seminggu sekali, setahun sekali ke, 10 tahun, 100 tahun sekali ke, 1000 tahun sekali ke. Tengok zatnya Allah. Ada yang tengok sekali je, tapi masuk syurga lah. Orang masuk syurga, syarat dia masuk syurga. Tengok berapa kali tu, tengok kedudukan dia. Yang paling nikmat, yang paling banyak dapat tengok Allah ni Nabi Muhammad lah, tak lari lah. Dapat melihat kepada zatnya Allah setiap saat. Itu beza. Kita ni dapat seminggu sekali pun tak apalah, nikmat dah tu. Macam kita maya Jumaat lah, seminggu sekali jumpa lah. Kita orang awam ni, kita orang awam. Baik. Pelbagai nikmat telah dikurniakan. Soalan ada lagi perbahasan akidah di sini. Jadi pada ketika itu adakah Allah dalam syurga? Ni soalan kita. Dah Allah bagi tengok tu, Allah bagi tengok. Sedangkan Allah tak bertempat, kita belajar tadi. Jadi waktu tu Allah bagi tengok, adakah Allah masuk dalam syurga? Macam kita masuk syurga. Kita masuk syurga dengan pintu dah, lalu buka pintu kan. Lalu buka pintu sebelum masuk syurga tu Telaga Kausar dan sebagainya. Tak ada proses-proses. Masuk buka pintu syurga. Ada 8 pintu syurga, kita masuk. Kat mana-mana lah, ada tingkatan apa semua. Dan adakah untuk berjumpa dengan Allah itu, untuk kita dapat lihat Allah, untuk Allah memperlihatkan dirinya kepada kita, Allah masuk syurga dulu? Tu soalan dia. Adakah begitu? Tidak. Kita konsisten. Al-Sunnah wal Jamaah tetap konsisten di sini. Tidak dikatakan Allah itu masuk ke dalam syurga lalu menunjukkan dirinya. Tak. Allah hanya perlu singkat hijab saja. Singkat di jiran, nampak belakang. Kan benda gaib kan? Kalau kita benda gaib, kita duduk sebelah kita ni kalau kira ni penuh ni. Kalau kira dalam ruang ini boleh jadi beberapa lapis dimensi. Kita singkat satu hijab, nampak ada malaikat di sebelah. Singkat satu lagi, nampak tu benda lain pula. Singkat lagi, nampak ni pula. Jadi itu semua dalam rahsia ilmu Allah. Jadi Allah nak menunjukkan dirinya di akhirat kelak, singkat je lah. Singkat saja. Perlu singkat ke saja. Baik. Singkat tirai di situ. Jadi kesempurnaan nikmat itu bila memandang kepada Allah. Orang mukmin hanya mampu melepaskan kerinduannya terhadap Allah melalui ibadat masa di atas dunia ni, sebab Allah tak bagi lagi tengok. Jadi nak melepaskan rindu dengan cara banyak sujud, banyak buat ibadat. Seperti mana Nabi lah, Nabi sungguh-sungguh buat ibadat ni. Sebab apa? Dia rindu ke Tuhan lah. Menampakkan rasa syukur. Kalau nak kira Nabi ni maksum dah, tak ada dosa, confirm syurga lah kita kata. Tapi Nabi tidak kata bila kata confirm syurga tak, Nabi tak semayang. Bahkan Nabi paling hebat semayang, Nabi paling hebat sujud diri dan sebagainya. Menunjukkan sifat Nabi itu iaitu syukur sungguh-sungguh. Rindu nak berjumpa dengan Allah dengan bukti memperbanyakkan amal dan ibadat kita. Baik. Dengan rindu itu membolehkan mereka bertemu dengan Allah, berjaya melalui segala rintangan mahsyar dan titian sirat. Cerita bab rindu ataupun cerita bab mahabbah, cinta. Macam mana bentuk rindu, macam mana bentuk cinta? Ada ke tidak? Ada kan? Cinta, rindu ni ada, betul. Tapi macam mana rupa? Love itu. Ni kan? Itu kan? Bukan. Itu hati tu. Gambaran hati jantung tu kan. Rindu tu macam mana rupa? Ada ke tak ada? Kalau ikut sains nak kata benda tu ada ke tak ada, kena nampak dulu. Kena bukti, maknanya benda tu boleh diukur. Sains kata baru benda tu ada ke tidak. Jadi rindu ni macam mana? Kalau bahasa orang Melayu kita dulu, ku kirim rindu di angin lalu kan, ada istilah dia kan. Ku kirim, makna benda kirim tu benda tu ada. Ni payah nak faham dah. Macam roh kita jugalah. Benda tu lebih kurang tak? Betul tak? Ada, tapi tak mesti kena berjirim macam kita. Ada dia tu tak mesti kena ada rupa bentuk macam kita. Benda tu ada. Roh kita duduk kat mana roh? Macam mana rupa roh? Adakah rupa roh kita sebiji macam kita? Adakah roh ni berpakaian baju macam kita pakai baju?
Tak, hari ni kita pakai baju kelabu ni. Hari ni saya pakai baju kelabu. Jadi roh saya ni pakai baju kelabu kan? Kita tak pakai baju. Tak boleh sebut juga tu. Betul tak? Rahsia Tuhan. Sama macam rindu, mahabbah dan kasih tadi. Jadi bagi orang soleh, rindu tu ada. Rindu kepada apa? Rindu kepada Tuhan, rindu kepada Nabi. Jadi nak kirim rindu, nak menunjukkan rindu, nak sebut rindu ni ada. Maka cara dia ibadat. Sebab tu nak orang soleh ni sungguh-sungguh ibadat dia. Berkait dengan mahabbah, berkait dengan rindu, berkait dengan takwa, dia bercampur habis. Dia bercampur semua dalam satu hati. Baik. Sesungguhnya Allah bersifat hidup, hayyun, hidup yang azali, yang abadi, tidak akan mati. Hanya makhluk yang hidupnya berakhir dengan mati. Kerana hidup makhluk bergantung kepada nyawa, udara serta rezeki dan seumpamanya. Kita nak hidup kena ada nafas, kena ada nasi, kena ada air. Ini hidup kita. Makhluk Allah yang tak perlu kepada udara, ada tak? Yang tak perlu nafas, ada tak makhluk Allah yang tak perlu nafas? Batu tak perlu nafas. Betul? Malaikat perlu nafas tak? Malaikat tak perlu nafas. Malaikat tak perlu tidur, tak perlu makan minum, tak ada buang air kecil, tak ada. Malaikat tak ada nafsu syahwat. Malaikat tak ada suami isteri, tak ada. Malaikat ni tapi boleh hidup. Macam mana? Macam mana boleh hidup? Nah, malaikat ni beranak ke bertelur? Ada soalan. Nah, malaikat ni kalau nak menambah populasi dia, kita makhluk ni kena kahwin dah. Lepas tu beranak, lepas tu ataupun bertelur. Malaikat ni nak bertambah. Macam mana? Nak kena kahwin dulu ke? Ada malaikat jantan, ada malaikat lelaki, ada malaikat perempuan ke? Tak ada. Tapi malaikat ni sentiasa bertambah. Semua tu rahsia Allah. Macam mana Allah buat? Tak dibincangkan kepada kita, tak perlu bincang. Yang penting kamu, kita, semua ni balik kenal kepada Allah, ibadat kepada Tuhan. Tak nak sibuk benda-benda yang bukan dalam ni. Nah, sebab tu ada juga disebutkan di sini, ada ahli hikmah sebut. Tanda orang tu bersih hati dia adalah dia tak banyak menyebut hal orang. Hal orang, dia kena sibuk hal kita. Sebab kita nak kena jawab nanti hak kita tak jawab hal orang lain. Ni cerita contoh cerita mengarut sikit tapi kait lah. Cerita Tesla tu lah. Nah, abang Tesla nikah dua, kahwin dua. Lepas tu orang lain semua bising. Lepas tu buatlah macam-macam konten berkaitan dengan benda tu. Berkaitan dengan Tesla. Ayah tahu tak Tesla cerita apa ni? Ada orang lelaki, dia ada kereta Tesla. Lepas tu dia umum, dia kahwin dua. Cerita dia kahwin dua ni, satu Malaysia lah bising. Viral, kecoh, heboh. Siapa yang bising? Orang perempuan. Orang perempuan bising macam mana? Dia marah ketuk lagi dia. Jangan kahwin dua, tengok cerita tu. Apa jangan macam ni? Tengok. Kita tak ada kaitan pun kena marah juga. Pasal tu. Sekarang ni, orang cerdik pandai kata apa? Jangan menyebut hal orang lain. Nah, kalau kita tak menyebut hal orang lain, tanda bersih hati. Nah, kena sibuk diri kita. Nah, kita kena ukur diri, muhasabah diri, bukan muhasabah diri orang lain, muhasabah diri kita, ukur atas diri kita. Baik. Akhir sekali, justru dalam begitu banyak nama Allah yang maha mulia, manusia dianjurkan agar sentiasa berzikir ulang sebut dengan nama, antaranya Ya Hayyu Ya Qayyum. Nah, untuk mengingatkan bahawa hanya Allah sahaja yang bersifat hidup, azali dan semula jadi. Ya Hayyu Ya Qayyum. Kan ada kan? Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadi ayah sekalian boleh catat, boleh tulis nak amal. Ya Hayyu Ya Qayyum. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh jadi amalan itu saya bagi. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 40 kali lepas subuh. 40 kali lepas subuh, insya-Allah. Dan ada solat 79. Akal tanpa pimpinan Rasul gagal mengenal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.